Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi PDPR kali ini saya akan kongsikan sedikit teknik menyusun perkataan menjadi ayat lengkap. Kebiasaannya soalan susun perkataan menjadi ayat lengkap ni berada pada soalan 56 hingga 60 bahagian B. Dan kebanyakannya awak susah untuk skor pada bahagian ni. Dengan teknik yang saya akan kongsikan ni, walaupun awak tak tahu makna, kalau awak ikut step by step, insya-Allah awak boleh jawab. Okey, pertama sekali, perkataan pertama yang awak kena cari pada susunan ayat yang terbalik tu adalah dhamir munfasil. Dhamir yang ada 14 tu. Contohnya anta, anti, hiya dan huwa. Jika dalam perkataan tersebut ataupun ayat yang terbalik tu adanya dhamir munfasil, jadi awak boleh siap-siap untuk tulis nombor 1 pada dhamir tersebut. Macam mana pula kalau kata tak ada? Okey, kalau tak ada, awak tengok pula pada isim. Apa itu isim? Isim ni lebih kepada kata nama orang lah. Nama orang. Contoh, Muhammad, Aisyah, Ali dan Fatimah. Okey, tengok. Jadinya kalau kata dalam ayat yang terbalik tu ada nama orang, jadikan dia nombor yang pertama. Tuliskan nombor pada nama tersebut. Seterusnya, jika dalam dalam ayat yang terbalik tu tak ada, kedua-duanya tak ada dhamir, contoh macam huwa, humahum tu tak ada. Tengok lagi nama orang pun tak ada. Jadi kita boleh lihat kepada perkataan yang mana bermula dengan alif lam. Kemudian hujungnya pada perkataan tu berbaris di depan. Apa contohnya? Al-muallimu, as-sayyaratu, an-nazafatu, al-hafilah, al-hafilatu. Jadi perkataan yang mana berbaris di depan pada belakangnya dan di depan adanya alif lam, awak boleh terus tuliskan nombor 1. Okey. Macam mana kalau cek pun masih lagi tiada. Jadi kita lihat kepada isim isyarah. Isim isyarah ni apa? Kita dah belajar dah. Isim isyarah ni terbahagi kepada 2. Ada untuk dekat, ada untuk jauh. Contohnya haza. Kalau kata ada haza, tuliskan nombor 1. Kalau kata adanya tilka, tuliskan dia nombor 1. Kalau kata ada zalika, tuliskan dia nombor 1. Dan kalau kata ada hazihi pun kita boleh letakkan dia pada nombor 1. Ataupun perkataan yang pertama kita tulis pada ayat tersebut adalah hazihi atau zalika atau tilka atau haza. Okey. Untuk perkataan yang kedua, sekiranya perkataan pertama tu kita dah jumpa dan dia terdiri daripada kata nama orang ke ataupun dhamir munfasil, maka perkataan kedua tu boleh jadi datang daripada kata kerja, iaitu kata kerja fa'il, kata kerja fa'il mudhari' ataupun fa'il madhi. Kita lihat pula kepada fi'lul madhi. Di sini contohnya at-talibatu rakibat ad-darajata. Jadi selepas daripada perkataan yang pertama itu adalah kata nama atau alif lam. Jadi seterusnya biasanya adalah fi'lu. Jadi untuk fi'lul madhi rakibat. Okey, untuk fi'il mudhari' pula dia ada 2. Yang pertama memang dah terang ditulis dekat situ adanya dhamir, adanya huwa. Huwa yaqra'u al-kitab. Jadi mudahlah, kita dah tahu ada huwa. Jadi kita terus tulis dhamirnya, yaqra'u. Kemudian al-ummu tatbahu fil matbah. Jadi kita dah tahu al-ummu tu tadi kata nama.
Jadi, macam saya terangkan tadi, bila kita dah jumpa adanya kata nama dengan domer pada perkataan yang pertama, jadi perkataan yang kedua tu akan jadi fi'il, iaitu fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Dalam ni al-ummu tatbahu. Tatbahu tu adalah fi'il mudhari'. Okey, seterusnya untuk perkataan yang ketiga. Perkataan ketiga ni kita lihat dia sama juga, mesti ada alif lam. Tetapi pada perkataan yang ada alif lam tu, huruf yang terakhir berbaris di atas. Apa contohnya? Contohnya rakibat at-talibatu ad-darrajata. Okey, dekat sini saya tertinggal pula baris untuk ta marbutah tu. Sebenarnya dia berbaris di atas. Jadi dekat sini dia ni adalah perkataan yang ketiga. Jadi dia mesti alif lam dan belakang sekali mesti berbaris di atas. Ini mesti siap-siap awak tulis. Kalau kata awak nak terus tulis pun bagus. Kalau kata awak nak letakkan nombor dahulu pada perkataan yang terbalik tu pun boleh. Okey, contoh yang kedua, huwa yaqra'u al-kitabah. Al-kitabah, alif lam dan ba berbaris di atas. Ini adalah untuk perkataan yang ketiga. Okey, untuk perkataan yang keempat. Ada kalanya dia terdiri daripada kata sendi, iaitu huruf jar. Dan selalunya perkataan selepas huruf jar ni, di hujungnya huruf tu berbaris di bawah. Jadi kat sini, kalau kata kita tak jumpa yang tadi tu, yang nombor 3, kita akan jumpa yang inilah. Jadi dia ni akan jadi nombor 3. Okey. Contoh al-ummu tatbahu fil matbah. Kat sini fi tu adalah huruf ataupun harful jar. Sebelum ni saya terangkan harful jar tu apa, min, ila, an, ala tu. Kemudian zaraf makan. Zaraf makan kat sini maksudnya kedudukan. Contohnya di depan, di belakang, di bawah, di atas. Contoh dekat sini, yaqumu al-muallimu amamal fasl. Berdiri, sedang berdiri guru tersebut di depan kelas. Amama tu adalah zaraf makan, iaitu kedudukan. Mana kita tengok pada ayat yang terbalik tu. Mungkin dia akan jadi, ada kalanya mungkin dia akan jadi perkataan yang ketiga ataupun yang keempat. Okey, seterusnya perkataan yang kelima. Okey, perkataan yang kelima ni majrur. Bila adanya harful jar mesti ada majrur. Maksudnya dia kat sini ada kesinambungan dia lah. Jadi macam contoh kita nak sebut di mana. Jadi ada sambungan dia. Jadi akhir sekali perkataan selepas kata sendi, harful jar tu mesti kena ada alif lam yang mana huruf akhirnya berbaris di bawah. Okey, contohnya al-ummu tatbahu fil matbah. Fi tadi harful jar, jadi majrurnya ada alif lam dan berbaris di bawah. Okey, yang kedua, yaqumu al-muallimu amamal fasl. Okey, dekat sini amama tu adalah zaraf makan dan majrurnya adalah alif lam yang mana huruf lam berbaris di bawah. Untuk tugasan, saya minta awak untuk buat seleksi soalan sebenar UPKK 2015 hingga 2019 tu. Buat muka surat 8 sahaja. Kemudian dah siap, awak snapkan soalan yang awak dah siap tu, muka surat 8 tu, snapkan dahulu. Kemudian boleh hantar ataupun upload pada link Google Form yang saya berikan. Jadi siapa yang buat itu dikira sebagai kehadiran. Hanya muka surat 8 saja. Jadi saya nak tengok awak faham tak daripada penerangan saya tadi.
berkaitan cara ataupun teknik mudah untuk menyusun ayat. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.